Hello. Hai Dania, hello Dalila, hello Ayuni. Welcome. Lama tak jumpa Form 3. Hello Ishira, hai Alia. Ini first session Form 3 ke? Ke sebelum ni saya dah ada dengan awak? Second. Second. Sorry, pendek ingat. Sebelum ni apa tah? Sebelum ni kita cover apa jantung. Yes. Oh, time tu belum cuti sekolah lagi kan? Hari last awak sekolah Jumaat lepas. Ya. Kita baru start cuti Jumaat lepas Right. Oh, rasa macam dah lama lah. Sorry, saya tengah duk loading page kejap. Tengah duk loading struktur daun sebenarnya. Sudah dinner? Ya, sudah. Sebenarnya tak kabur kejap saya buka apa ni. Tak kabur kan, boleh nampak kan tulisan? Can you see the handwriting? Muka saya pixelated. Guys, muka saya berpixel ke atau internet dia? Yang lain okey awak. Maknanya internet awak is your internet. Sebab kawan-kawan awak yang lain kata okey. Saya nak tanya soalan pasal keradioaktifan. Jika sempat, kalau sempat saya boleh jawablah. Dia bergantung kepada masa. Contohnya background iPad ala ni apa bear apa benda tu. Kamera yang kamera kabur ni awak cuba cari dekat kamera kat lap pula. Jap saya ambil tisu dia. Ya. Ke spek awak yang cover Okey. Saya macam pernah nampak apa? Pernah nampak nota. Lain lah. Saya upgrade lah nota. Sebelum ni mana ada background tulisan estetik begini, mana ada. Saya exam keluar tingkatan 3 sahaja ke cikgu saya cakap tingkatan 1, 2, 3. Setakat ini saya tak tahu sekolah awak, tapi sekolah saya memang tingkatan 3 sahaja setakat ini. Okey. Kebanyakan sekolah lah sebab diorang buat soalan setara sebenarnya. Saya tak tahulah setara satu negeri ataupun satu negara. Kan? Jadi awak bergantung kepada sekolah masing-masing ya. Saya tak berani jamin yang mana sekolah lain. Sekolah exam kerajaan yang buat. Kenapa kata kerajaan yang buat? Bukan kerajaan, kita panggil lembaga. Macam contoh rumah terbakar, panggil kerajaan untuk padamkan api. Ada penjenayah, suruh kerajaan tangkap penjenayah. Bukan kerajaan, kita kata lembaga peperiksaan. Comel dia sebut kerajaan. By the way guys, kita akan start pada pukul 9.18 ya. Tunggu kawan awak join. Exam bazir je kertas nanti pokok pupus. Saya setuju je sebab saya kan cikgu sekolah, penat juga nak marking sebenarnya. Kita buat exam, tapi awak nak ke exam secara oral? Datang dekat depan saya tanya, apakah 4 faktor yang mempengaruhi kadar transpirasi? Berani? Datang depan, huraikan proses pertukaran gas dalam tumbuhan. Tiba-tiba jawapannya C, sir. Apa C? Okay. So bersyukurlah exam bertulis tu sebenarnya awak ada masa untuk bertenang, ada masa untuk berfikir kan. Tapi sebenarnya oral macam tu lagi best actually. Okay guys, dah pukul 9.18 lah. Jom kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera and hello Form 3 Science. Welcome back to our seminar Ilmu Free bersama saya Semidi. In case kalau ada yang kali pertama dekat sini, sebelum ni dia tak join, malam ni kali pertama dia join, welcome to your first ever session dengan kita. And of course lah, kepada existing Plusians, kepada geng-geng asrama Plusians yang dulu kena pergi asrama lepas tu balik cuti sekolah ni, welcome back. Kami sentiasa mengalu-alukan kehadiran anda. Kenapa rambut perang? Sebab saya mana ada rambut saya perang, warna hitam kan.
Saya guru disiplin sekolah, tak boleh memerangkan rambut. Okey, gambar tu. Oh, ini ada sinar nur hidayah dari belakang sebenarnya. Tu yang nampak macam perang gitu. Okey guys, jadi pada malam ini saya memilih subtopik 2.5 pula, tajuk tumbuhan. Okey, sebab apa saya pilih topik ni? Topik ni, siapa yang geng-geng Form 4 Bio yang tahun depan dia akan ambil Bio, hari tu saya tanya masa first class, ramai, majoriti nak ambil Bio. Benda ni awak akan ambil dalam Bio juga sebenarnya. Jadi Form 3 ni is good. Kita curi masa ni supaya awak punya basic, awak punya asas nak masuk Form 4 Bio nanti dikukuh. Okay. Dia melibatkan konsep ni, osmosis. In case siapa yang tak ingat, malam ni kita akan buat revision. Okay. Alright guys, wajib ambil pure science. Betul. Some school dia cuma ada satu aliran saja. Tapi macam sekolah saya ada 5 aliran. Ada 5 aliran yang berbeza. Ada sains tulis, sains sastera lah, apa semua macam-macam. Muzik pun ada. Diorang punya combination, last kali diorang ambil muzik sebenarnya. Okay, muzik best. Sebenarnya diorang belajar choir, belajar piano, belajar alat muzik semua tu. Dia macam release stress sebenarnya. Okay, anyway guys, tanpa melengahkan masa lagi, boleh ke kita mulakan sekarang? Kalau boleh, say yes dekat chat dengan penuh bersegamat sekali. Yes, jom kita mula. Okay. Tajuk ni, kita nak cerita pasal gaseous exchange, pertukaran gas dalam tumbuhan. Bila kita tengok perkataan gas, what gas are we talking about? Gas apa ni sebenarnya ni? Yes, adakah gas helium, gas sulfur dioksida? Ya, kita bercerita pasal gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Gas dapur pula dia. Okey. Jom kita tengok proses fotosintesis dahulu. Ini revision. Some of you mungkin terlupa ya. Fotosintesis. Okey, kalau fotosintesis, tumbuhan dia absorb gas apa? Apakah gas yang diserap oleh tumbuhan? Ya, dia menyerap CO2. CO2 ni is a cool way, a fancy way untuk menulis karbon dioksida. Dalam exam tulis penuh lah. Okey, so dia serap karbon dioksida. Lagi satu bahan yang dia perlukan. What is the substance yang dia perlukan selain gas karbon dioksida? Ayat. Cahaya matahari bukan bahan. Bahan ni sesuatu yang awak boleh sentuh, awak boleh pegang. Cahaya boleh pegang ke tak boleh? So dia perlukan air, water. Okay? Dan dalam kehadiran cahaya matahari, cahaya sunlight, dan dekat daun dia ada benda ni yang menyerap cahaya tersebut. Kita panggil apa? Klorofil. Very good. Klorofil yang ada dekat dia punya daun. Okey, duk kanji. Sabar, itu dia punya apa produk dia. Hasil daripada fotosintesis, dia akan menghasilkan, it's not even kanji dia akan hasilkan glukosa sebenarnya. Dia akan menghasilkan glukosa. In English kita sebut glucose. Okey, dan dia akan membebaskan gas yang manusia perlukan, iaitu oksigen. O2 ni ialah simbol dalam exam, tulislah gas oksigen. Okey, kawan awak tanya apa beza glukosa dengan kanji itu pula? Ini penting. This is the basic yang awak kena tahu. Okey, saya buka ini. Saya buka contoh ya, contoh sekejap mana pokok tu. Okey, ini contoh suatu tumbuhan. Okey, tengok dekat ujung ni. Dekat daun, fotosintesis berlaku dekat daun. Betul tak? So, dia akan menghasilkan glukosa. So, glukosa tu sebenarnya dia akan hantar pergi dekat tempat lain. Contoh dekat sini, dia hantar pergi dekat dia punya akar dia. So, bila dia hantar pergi dekat akar, glukosa ni ditukarkan. The glucose is converted. Ditukarkan menjadi kanji. Kanji dalam English kita sebut starch. Okay, so bila dia kumpul kanji dekat dalam akar dia, lama-lama akar dia akan jadi gemuk begini, maka terhasillah sebiji carrot begini. Okay, so carrot yang kita makan tu, dalam tu ada kanji lah, ada starch lah. Okay, bab berapa
Itu kalau tengok nota kan dia tulis bab berapa dekat situ ada kat depan ni. Okey. Jadi kawan awak tanya, jadi adakah kanji dibina daripada glukosa? Betul. Kanji tu dibina daripada glukosa. Okey. Alright guys. So, apa yang saya nak fokus dekat sini adalah dua gas yang terlibat, iaitu karbon dioksida dengan oksigen. Cool so far? Boleh Okey. Jadi, jom kita gerak kepada this experiment. Sempat tak buat eksperimen ni dekat sekolah? Some of you maybe tak sempat kot sebab bekerja-kerja dengan silibus kan. Tapi tak apa. Lepas ni awak boleh cuba try buat dekat rumah. Awak petik daun pokok mak awak tu ke. Petiklah apa-apa daun. Okey. Lepas tu awak boilkan water. Awak didihkan air. Lepas tu awak letakkan sekeping daun. Sekeping apa sehelai daun dekat situ. So, bila letak, cuba awak perhatikan. Apa yang awak nampak dekat daun tersebut? What can you see? Kita nampak apa? Pemerhatian kita. Yes, kita nampak air bubbles ataupun gelembung udara mula dibebaskan. And cuba teka, gelembung udara dibebaskan ni dekat dari bawah daun ke ataupun dari permukaan atas daun? Sebenarnya dibebaskan di bahagian bawah daun sebenarnya. Okey, itu je dia punya eksperimen, very simple. Jadi kalaulah kata soalan tanya, dia tanya dekat awak, apakah pemerhatian? So apa yang awak nampak dengan mata awak bila kita buat eksperimen ni? Jadi kita nampak gelembung udara dibebaskan. Dari mana? Dari bahagian bawah daun. So itu pemerhatian. Kejap lagi saya tuliskan untuk awak. Okey, inference. Siapa boleh bagi tahu dekat saya apakah makna inference? What does it mean by inference? Can anyone tell me? Sebab. Okay, inference maksud dia sebab. Jadi kan, kenapa kita nampak gelembung udara dibebaskan daripada bawah daun? Kalau manusia, gas, oksigen, karbon dioksida keluar masuk melalui lubang apa? Kalau manusia, lubang hidung kan, gas keluar masuk. Kalau kita letak kepala kita dalam air, cuba kita hembus nafas, apa yang terhasil? Blub 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 blub, kita akan nampak gelembung udara, betul tak? Begitu juga macam daun. Gelembung udara ni sebab dekat sinilah berlakunya pertukaran gas, gaseous exchange. Okey. Dekat depan ni saya ada 3D structure. Okey. Ini ialah keratan rentas pokok. This is keratan rentas pokok. Ini bahagian atas daun. Ini bahagian bawah daun. So kalau kita tengok bahagian bawah daun, nampak tak bentuk macam lubang-lubang gitu? Okey. Siapa tahu ini nama apa? What is this? Yes, ini adalah stoma. S-T-O-M-A. Stoma inilah tempat stopa pula dah. Bukan. Stoma. Stoma inilah tempat di mana gas oksigen dikeluarkan, karbon dioksida akan diserap. Okey? Alright. Kawan awak tanya, stoma ni boleh tengok dengan mata kasar tak? Can we see with our naked eyes? Tak boleh. Tak nampak. Sebab dia struktur yang kecil. Bawah mikroskop baru kita boleh nampak. Okey? Alright. Jadi dekat sini, jom kita tuliskan kita punya pemerhatian kita dan juga inference. Okey? So, kalau bahasa Melayu dulu gelembung udara terbentuk dari permukaan bawah daun. Itu pemerhatian. So nak sebut sebab awak letak kerana gas dibebaskan dari liang stoma. Lubang tu kita panggil liang stoma. Okey? Apa fungsi stoma? Kejap lagi kita discuss. Ni kejap lagi kita akan labelkan struktur daun tu sebagai revision. Okay, in English, air bubbles are formed on the lower surface of the leaf because the gas is released from the stomatal pore. Okay, gas apa yang terkeluar tadi? Apa dua gas yang ada dekat dalam tumbuhan? Tadi kita baru discuss, karbon dioksida dengan oksigen. Bila kita panaskan daun tu, dua-dua gas ni akan dikeluarkan. Sebab gas tu dia mula mengembang kan, the gas expand, so dia akan dikeluarkan. Okay. Alright. Dah siap ke? Saya bagi 10 saat untuk menyalin jawapan. Kalau tak sempat, boleh snapshot dulu. And by the way, for the first timer, kita akan uploadkan jawapan selepas kelas juga. So don't worry kalau tak sempat print. Okay?
Saya ingat liang lahat. Bukan liang lahat. Okay, alright guys, ada kes ke stoma tak berfungsi? Ada Ultraman. Nama dia Ultraman beranak. Astagfirullah, letaklah nama yang cantik-cantik sikit. Nama yang cantik itu adalah doa untuk awak. Ini Ultraman beranak. Apa maksudnya? Okay, dia tanya, ada tak kes di mana stoma tu tak berfungsi? Ada. Which saya letak dekat soalan bawah ni sebenarnya, soalan kebat. Kejap lagi kita discuss. Okay? Alright guys, so boleh ke kita gerak kepada bahagian yang seterusnya? Can we move to the next one? Okay, boleh ha? Alright, next kita nak mendiskus struktur daun dan juga laluan gas. Apa maksud laluan gas? Tadi kawan awak tanya gas tu masuk kod mana, keluar kod mana. Inilah yang kita nak discuss ni sebenarnya. Okay, alright. Jadi saya akan tunjuk dulu 3D structure tu. Saya sebut dahulu. Nanti saya bagi masa dekat awak untuk isikan tempat kosong. Sebab ini awak dah belajar. This is a revision class. Okay. So, jom kita tengok yang tadi. Okay. Now, kalau kita tengok dari tepi, ya, bayangkan ini daun. Saya potong separuh daun tu. Kita tengok dari tepi bawah mikroskop. Okay. Bahagian yang paling atas sekali. Bahagian ni kan, dia macam dalam lilin tau. Dia macam lilin yang mana kalau lilin, air boleh tembus tak lilin? Lilin ni lemak, dia minyak. Tak boleh. So, kenapa pokok dia ada layer lilin dekat atas daun dia? Sebab dia tak nak air tu tersejat. Awak bayangkan, saya ambil semangkuk air, saya letak bawah cahaya matahari. Apa berlaku dekat air tersebut? Lama-lama air tu hilang, betul tak? Dia gone. Mana pergi air tu? Adakah diminum oleh kucing? No, kalau kata tak ada kucing minum ke apa pun, air tu lama-lama dia tersejat, dia habis. Jadi, bila dia ada lapisan lilin tersebut, maka dia mengelakkan air tu hilang. Okay, so nama layer ni kita panggil sebagai cuticle. Okay, cuticle. Nanti saya bagi masa untuk awak isikan tempat kosong. Cuticle. Okay, now, moving on. Kita tengok kalau saya tarik cuticle tu, kita tengok dekat bahagian ni. Saya zoom in. Okay. So this is the first layer of cell dekat bawah cuticle. So yang cuticle Melayu pun cuticle juga. Melayu pun cuticle juga. So layer cell di bawah cuticle ni, yang ni kita panggil sebagai epidermis. Nama dia. Ini apps apa? Kejap lagi saya share link dekat awak. Awak boleh tengok apps ni. Tengok dekat depan dulu. Okay. Layer ni nama dia epidermis. Cell epidermis ataupun in English epidermal cell. Tapi kan sel epidermis dia ada dua layer tau awak. Satu epidermis dekat bahagian atas. Yang ni epidermis dekat bawah. Jadi disebabkan dia dekat atas, maka kita panggil dia sel epidermis atas. Yang ni kita panggil sel epidermis bawah. So boleh ingat tak setakat tu? Cuticle, sel epidermis atas, sel epidermis bawah. Boleh ha? Okay, good. Now, daripada sel epidermis atas pula, kita turun kepada layer yang seterusnya. Nampak tak sel yang panjang-panjang yang berdiri tegak macam ni? Can you see this? Okay, sebenarnya kan dekat sinilah yang kita boleh jumpa banyak klorofil. This is why we can find a lot of chlorophyll. Cuba teka, apa hikmah yang dekat sini kita boleh jumpa banyak klorofil? Sebab apa? Sebab dekat sinilah berlakunya apa guys? Dekat sini berlakunya proses apa? Fotosintesis, betul. Okay, cahaya matahari akan datang. Bila cahaya matahari datang, cahaya tu akan kena dekat sel-sel dekat sini. So, alang-alang dah kena cahaya, diorang pun buatlah klorofil tu supaya dia boleh serap cahaya. So, bila dia serap cahaya, dekat sinilah berlakunya fotosintesis. Boleh faham setakat itu? Boleh ha? Jadi, nama sel ni agak panjang. Namanya ialah sel mesofil palisade. Nama dia sel mesofil palisade. Bahasa Inggeris, palisade mesofil. Yang ni sepatutnya awak dah kena tahu dah lah. Sebab ini revision, tak apa. Nanti saya ejakan untuk awak. Saya ejakan untuk awak. Okay? Alright. So, atas sekali tadi, cuticle. Second layer, epidermis. Third layer, palisade mesofil. Now,
Jom kita gerak kepada layer dekat bawah ni pula. Okey. Bawah ni nampak tak? Sel-sel tu dia macam berenggang-renggang, macam gigi yang rongak. Can you see that? Nampak tak sel tu dia renggang-renggang? Nampak kan? Okey. Sel yang yang bahagian yang renggang tu, itu adalah ruang udara ataupun air space. Kenapa dekat sini ada ruang udara? Dekat sinilah gas karbon dioksida akan diserap. Okey? So, sel ni dia tolong serap gas karbon dioksida, dia hantar pergi ke sel dekat atas ni. Sebab sel atas ni kan diorang kena buat fotosintesis kan. Jadi sel bawah ni yang akan tolong diorang. Okey? So, sel ni nama dia mesofil juga, tapi beza dia mesofil berspan. Nampak tak bentuk bulat macam span basuh pinggan? So it's called mesofil berspan ataupun spongy mesofil. Dua ni je yang namanya sangat pelik. Yang lain-lain semua nama dia simple sahaja. Okay. Now moving on ya, moving on. Kita tengok yang dekat bawah pula. Okay. So bawah ni kalau saya zoom in, okay. Keseluruhan everything here kita panggil sebagai stoma. Everything adalah stoma. Tengah ni, lubang ni dia boleh dibuka dengan ditutup. Contoh, ini kita buka dan ini kita tutup. Okay? So, tengah lubang tu kita panggil liang stoma ataupun stomatal pore. Manakala sel dekat tepi dia, sel ni dia mengawal stoma tu buka dengan tutup. So saya sebut mengawal kan, maka kita panggil dia sel pengawal. Is a guard cell. Cell that guard the opening and closing of the stoma. Okay. So boleh nampak ini keseluruhan stoma, sel pengawal, guard cell dengan stomatal pore, liang stoma. Okay, now gas karbon dioksida dia masuk ke bawah tau. Dia masuk melalui stoma ni, lepas tu dia travel pergi dekat ruang antara sel ni, lepas tu sel ni akan serap karbon dioksida. Lepas sel tu serap, dia hantar pergi dekat atas ni. Sebab diorang ni lah yang akan guna. So, hasil fotosintesis kan dia produce oksigen kan? Oksigen dia hantar pergi dekat sel bulat-bulat ni. Sel bulat-bulat ni hantar keluar ke ruang ni. Dan diorang akan keluarkan melalui stoma. So, oksigen tu kita manusia yang dapat untuk kita bernafas. Begitu je. Okay? Alright. So, ada yang tanya yang dekat tengah ni dia buat apa? Tengah ni adalah urat daun tau. The vein of the leaf. Tengok dekat sini. Contoh. Ini kan urat daun. Nampak tak urat daun tu? Okay. So, urat daun ini sebenarnya adalah kita punya xylem dengan phloem. So, cuba teka. Yang bawah warna biru ni, ini xylem ke phloem? Ini xylem ke phloem? Awak kena ingat Okay, kadang-kadang student confused. This is how I remember waktu saya sekolah dululah. Dia pelik. Tapi cara pelik inilah yang saya ingat sampai ke tua. Tak adalah tua sangat sampai dewasa ni. Cikgu saya kata, okay, phloem mula dengan huruf apa? F. Untuk Melayu lah, F. So, awak ingat F untuk field. Field untuk padang sekolah. Padang sekolah duduk dekat tingkat bawah ke dia duduk dekat tingkat 3? Dia kata macam tu. So, saya pun kata, okeylah. Field padang sekolah duduk dekat bawah. So, sampai sekarang saya ingat phloem tu duduk dekat bawah. Okay? So, hopefully dengan cara pelik ini awak boleh ingat dalam exam. Okay? Kalau bahasa Inggeris pula, phloem start dengan huruf P, PH, which is padang. Sama juga. Okay? Alright, now. Kalau yang ni phloem, maka atas dia adalah xylem. Okay? So, phloem dia angkut phloem, food. Dia angkut glukosa, makanan diorang. Yang ni xylem dia angkut ayak. Dia angkut ayak. Okay? Alright guys. So, kita telah pun mengcover keseluruhan struktur daun. Yang mana form 4 bio nanti awak akan belajar lagi sekali sebenarnya. Okay? So, kenapa CO2 tak terus pergi ke palisad? Okay, dia tanya. Kenapa CO2 tak terus pergi ke sel mesofil palisad? Okay, awak berada dekat Johor. Boleh tak awak naik kereta terus sampai ke Perlis?
Kan? Awak kena lalu dulu Seremban, kena masuk Melaka dulu, kena lalu kat KL, Selangor, lepas tu Perak, lepas tu Penang, barulah sampai Perlis. Sebab itu awak punya laluan awak. So dekat sini, kalau CO2 dia masuk daripada stoma, dia mestilah kena lalu dulu sel-sel ni, baru dia boleh sampai dekat palisat. Okay? Alright. Okay, so apa fungsi, okey, soalan kawan awak, upper epidermis, epidermis atas ni dialah yang berfungsi menghasilkan cuticle. Cuticle ni dihasilkan oleh epidermis atas. Okey, saya tak sempat nak catat struktur daun. Memang pun sebab saya nak awak buat sendiri. Ini kan soalan, ini kan kelas revision. Okey, jadi tak apa. Based on apa yang kita discuss tadi, awak just masukkan sahaja apa yang awak dapat dan awak ingat. Nanti kita akan discuss balik. Okay? So, berapa lama awak perlukan? 2 minutes. Sempat ke 2 minit? So, nanti bagi tak nota ni? Ya, saya akan uploadkan juga. Sempat. Okay. So, kita discuss pukul 9.42 PM. 9.42 PM. Dah buat. Wah, bagus. Dia prepare. She came to the class prepared. Very good. So, apakah fungsi cuticle? Fungsi cuticle untuk menghalang penyejatan air. Prevent evaporation of water. Awak bayangkan mangkuk awak letak bawah cahaya matahari. Air itu dia akan habis tersejat. Hilang. So, bawah sikit? Boleh. Nampak ke? So, ramai ke kelas bio dekat sekolah? Tak, kelas bio kita orang satu batch ada 2 kelas je. Kelas beta dengan kelas epsilon. So, air itu apa? Adalah. Air itu ni. Air itu kan tadi kita kata gigi yang rongak tu. Ruang dekat gigi tu. Daun bukan hijau masih menjalankan fotosintesis ke? Betul. Benda tahu akan belajar masa form 4 nanti. Sebenarnya selain klorofil, dalam daun ada lagi benda yang boleh menyerap cahaya. Betul. So, sekarang Plascians ada berapa? Sekarang dalam kelas kita ada 1000 lebih. Tapi dia tulis 1K je. Saya tak tahu berapa. Ramainya. Baguslah awak ni. Tengah duduk cuti sekolah malam-malam pula tu. Tabik. Serius. Saya rasa ini kelas form 3 yang paling ramai. Bagus, teruskan. Benda free, siapa tak suka kan, betul tak? Tapi, student 3 Zeta ada tak dekat sini? Ni saya nak marah ni. Saya promote benda ni dalam grup krik-krik je diorang tahu. Diorang je bagi lambang macam ni. Oh, ada. Okey, ada. Alright, okay guys, dah pukul 9.42. Oh, ada, okay. Good. Ramai 3 Zeta. Ada, ramai. Okay, guys, jom kita discuss dekat sini. Okay, let's start daripada layer yang paling atas sekali. So, tell me dekat answer guys, A ni apa? Yes, A adalah cuticle. So, itu ejaan Melayu, bawah adalah English, cuticle. Okay, moving on. Dekat bawah cuticle, B. Sel ni yang akan produce cuticle. Upper epidermis, sel epidermis atas. Very good. Okay, so saya nak gerak kepada layer sel yang berdiri ni, iaitu dekat K. Tengok dekat K. What's your answer for K? Palisade mesofil. Tolong be careful about the spelling ya. Ini ejaan Melayu. Dia sebut mesofil palisade. Ini English terbalik lah. Sorry ya. Sebab tu saya kata be careful. Saja nak tunjuk dekat awak. Ini common mistake student. Kalau English, dia kena sebut palisade dahulu. Palisade mesofil. Sorry ya. For English terbalik. Okay. So, kalau tak letak sel dalam sel epidermis sel, boleh tak? Kena. Sebab kita nak labelkan nama-nama sel dekat sini. So, better you put sel dekat depan. Okay. Alright, contoh macam awak sebut jantung dengan sel jantung. It's two different thing. Okay, so apa fenomena gelembung udara daun yang tak segar? Nanti saya cuba jawab soalan tu, boleh tak? Kita habiskan ni dulu, okay? Alright, so moving on. Bawah mesofil palisade, kita ada sel bulat-bulat tu. Spongy mesofil, very good. Bahasa Melayu, mesofil berspan, good.
Okay, jom gerak dekat the vein of the leaf, urat daun. So kalau dekat bawah padang sekolah, ya Allah. Ya Allah, minta maaf. Tak ada seorang pun yang perasan dekat sini. Nasib baiklah ada seorang perasan, ya. Sorry, sebab masa saya buat ni, saya copy paste. Saya copy dekat atas, saya paste dekat bawah ni. So, saya terlupa nak tukar. Spongy mesofil. Astaghfirullah. Spongy mesofil. Baru betul. Okay, minta maaf. Okay, alright. So, moving on. Vein of the leaf, urat daun. So, kalau dekat bawah adalah phloem, very good. Manakala dekat atas kita adalah xylem, very good. Betul lah? Betul kan? Tak ada salah kan? Okay, good. Okay, moving on. Yang ni layer cell dekat bawah. Kalau dekat bawah sekali kita panggil lower epidermis, very good. E jawapan dia cell epidermis bawah or lower epidermis. Okay, moving on. Dekat lower epidermis tu kita boleh jumpa the whole structure here. H. Ya, ini adalah stoma. Very good. English, stoma ialah singular. Kalau plural is called stoma. Apa? Stoma apa? Ta. Dia ada ta dekat belakang. Dia bukan stomas. Stoma dia letak S kat belakang. Bukan. Dia jadi stomata. Okay, moving on. Sekarang kita nak fokus dekat stoma tu pula. Okay. Kalau sel yang control the opening and closing. G. Apa jawapan dia? Guard cell, sel pengawal, very good. Manakala dia punya lubang, line dia lari pula lubang tu liang stoma ataupun stomatal pore. Very good. Semua dapat betul ke? Ada lagi satu. Ni, I ni adalah ruang dekat celah-celah berspan ni. Air space ataupun ruang udara. Very good. Okay. Settle, siap. Nanti form 4 bio awak akan belajar lagi detail ya, apa fungsi dan ciri-ciri palisad, apa fungsi dan ciri-ciri berspan dan sebagainya. So untuk form 3 science, it's enough untuk kita tahu nama structure dan juga the pathway of the gas, yang mana gas tu masuk melalui stoma kita ni. Okay, alright. Yang macam yang ni ke? Ini adalah urat daun. Urat daun. Kan daun kita kalau kita lukis, kita tengok bawah daun kan daun dia macam ni kan urat dia kan. Lepas tu dia ada cabang gitu. Cabang-cabang macam tu kan. So, yang ni adalah cabang daun tersebut. This is the cabang. Okay? So, stoma boleh buat fotosintesis ke? Yes, stoma boleh buat fotosintesis. Kejap lagi kita discuss. Okay, so mengajar dekat mana? Kejap lagi hujung kelas kita berkenal-kenalan. Kalau ada yang belum kenal saya lagi. Kita habiskan cerita kita ni dulu. Okay, tahu SOK Bukit Jelutong. Ya, saya mengajar dekat Sekolah Menengah Kebahasaan Bukit Jelutong. Okay guys, dah settle revision tentang the structure of the leaf. Now, boleh tak kita gerak kepada konsep osmosis? Boleh ke? Wah, Bukit Jelutong. Tahu kan lagu Bukit Jelutong dekat TikTok tu? Bukit Jelutong, yo. Lagu tu sedap. In fact, kita punya student yang buat lagu tu sebenarnya. Tapi itulah dia punya lirik-lirik dia tu tak manis. Dia banyak. Saya macam, kenapa nak kena mencarut? Saya pun macam rasa bersalah dengan lagu tu. Biasalah lagu-lagu western sekarang kan, dia terpengaruh dengan budaya kuningnya kan. Okay, so jom kita ada kawan awak kata, kesimpulannya kalau nak dapat oksigen lagi banyak, kita hidu bahagian bawah daun. Well, betul kalau awak ambil duduk kat stoma ni. Betul lah, you get more oksigen sebenarnya. Okay, alright, so jom kita gerak dekat konsep osmosis. Okay, mengaku dulu jujur. Siapa sini yang tak sure osmosis tu benda apa? Ada tak? Okay, ada. Okay, kalau ada saya ajarlah. Kalau tak ada, saya nak proceed je terus. Ada. Okay. Alright. Sebelum kita define, kita tengok dulu this a very simple experiment dekat sini. Okay. So, here I have a beaker. Saya ada satu beaker dekat sini. Alright. Dekat tengah beaker ni, saya letakkan dengan satu plastik, lapisan plastik tau. Nanti masuk bio awak akan buat benda ni. Nama lapisan ni kita panggil sebagai membrane. Okay, it's called membrane. M-E-M-B-R-A-N. Kalau bahasa Inggeris kita sebut membrane with a E dekat belakang.
Okay, so membran ni dia special. Sebab apa dia special? Dia hanya membenarkan molekul kecil. It only allows small molecule to pass through. Maksud dia kan, nampak tak? Celah-celah ni dia ada ruang macam tu kan? So, kalau molekul tu kecil, dia boleh cross ruang tersebut. Kalau molekul tu bersiap, if the molecule is large, molekul tu tak boleh cross. Okay? Jadi, disebabkan dia allow certain molecules only, hanya sesetengah molekul yang boleh cross, maka kita gelarkan dia sebagai membran separa telap. Telap tu maksud dia boleh cross. In English kita panggil sebagai semi-permeable. Okey, kita sebut semi-permeable. Permeable membran. Semi-permeable membran. Okay, by the way, just for kita kata peringatan lah. Nanti bila masuk form 4 nanti, awak akan terma ni akan ditukarkan tau. Dia akan jadi membran telap memilih, selectively permeable membran. Tapi tak apa, benda tu form 4 bio. Yang ni sebab kita guna syllabus KSSM form 3 awak yang lama dulu. Okay, alright, yes, selective, select. Okay, so boleh faham kenapa kita panggil dia separa telap? Sebab hanya molekul kecil boleh lalu, molekul besar tak boleh lalu. Okay, now saya dah bahagi dua dekat sini. Yang ni saya ada bahagian A, yang ni bahagian B. Okey, yang warna biru tu adalah molekul air, water molecule. Okey, molekul air ataupun water molecule. Yang warna merah ni pula contohnya lah, ini adalah kita punya molekul gula. Tahu tak gula putih dekat dapur yang kita letak dalam kopi, dalam teh semua tu, siapa tahu nama saintifik kepada gula tu? Kita panggil apa? Bukan glucose, it's sucrose. Okay, nama dia ialah sucrosa. In English, it's called sucrose. Okay, gula putih dekat dapur tu yang kita ambil dari tebu tu kan, it's called sucrose. Okay, so sucrose ni dia punya saiz dia besar. So sucrose tu boleh tak cross kita punya semi-permeable membrane ni? Tak boleh. Tetapi molekul air kecil. So disebabkan molekul air tu kecil, boleh tak dia cross kita punya membrane? Boleh. Okey. Jadi bila kita biarkan begini kan, lama-lama kalau kita tengok dia punya results dia, cuba tengok dekat sini. What happened here? So what happened here is aras. Level dekat bahagian B jadi lagi tinggi. Sebab apa? Sebab air bergerak dari A pergi ke B ke, atau air bergerak dari B pergi ke A? Yes. Air bergerak dari kawasan A, dia masuk ke kawasan B. Manakala sucrose boleh bergerak tak? Can sucrose move? Tak. Sucrose dia kekal dekat sebelah sini. Okay. Alright. Kawan awak tanya, kenapa A hanya bergerak pergi ke B? Kenapa air daripada B tak masuk ke A? Inilah konsep osmosis, guys. Osmosis ni maksud dia, okay, saya bagi analogi dekat awak. Alright, let's say kita duduk dekat atas bukit. You nak golekkan satu bola. Okay, bola akan bergolek dari tempat tinggi turun ke tempat rendah ke, atau tempat rendah dia bergolek naik ke tempat tinggi? Which one? Yes, bola mesti bergolek dari tempat tinggi turun ke tempat yang rendah. This is the syarat. Okay, now pergerakan air, dia kena bergerak dari tempat yang dia banyak menuju ke tempat yang dia sikit. Kepekatan air yang tinggi menuju ke kepekatan air yang rendah. High concentration of water to low concentration of water. Okay, now tengok dekat sini. Antara A dengan B, yang mana satu kepekatan air yang lagi tinggi? Which one has a higher water concentration? Water concentration.
A. Okey. Sebab apa A? Cuba tengok bilangan sukros. Dekat sini sukros banyak. Dekat sini sukros sikit. Jadi kan, macam awak dah belajar ini syllabus form 2 solubility kan. Apa larutan whatever semua tu kan. So dekat bahagian sini air tu diorang telah terkorban. Air tu telah terkorban untuk melarutkan sukrosa. Sebab sukrosa banyak. Dekat sini sukrosa tu sikit. Jadi banyak tak air yang terkorban? Tak, sikit je. Jadi air yang tinggal dekat dalam A ni banyak. So kita kata kepekatan air lebih tinggi. Yang ni kepekatan air lebih rendah. So osmosis adalah bila air itu bergerak dari tempat yang dia banyak menuju ke tempat yang dia sedikit. Got it guys? Boleh faham okay. Jadi jom kita definekan dia. So ayat penuh dia beginilah. Okay. Awak jangan guna air bergerak tau. Kita guna perkataan air itu meresap. In English kita kata diffusion. So resapan air dari mana ke mana? Dari kawasan yang kepekatan air lebih tinggi, higher water concentration, menuju ke air yang lebih rendah, lower water concentration. Itulah. Okay. So, exam ask a question that need to elaborate the process of osmosis. Ini je. Paling panjang pun ini je yang dia akan suruh awak buat. Define. Ataupun dia suruh awak cakap air itu bergerak dari mana ke mana. Itu je. Tapi, form 4 bio nanti banyak sangat tajuk berkaitan dengan osmosis. Okay. Glukos boleh tembus ke sir? Ya, kalau glukos boleh. Glukos is considered small molecule. Betul. So, kalau kata pergerakan molekul air, okay. Saya dah mula train awak untuk bio tau. Dalam bio, kalau awak kata pergerakan air, dia tak dapat markah. The word must be resapan. Ataupun in English, if you say movement of water, it's wrong. It must be diffusion of water. So baru dia betul. Okay. Okay guys, dah cukup. Semua orang dah dapat ke konsep osmosis dekat sini? Boleh okay, kawan awak tanya, dah tu apa kena mengena dengan daun ni? Good question sebenarnya. Sebab saya belum relate lagi pun. Kena mengenanya dekat kisah dekat bawah ni. Stoma terbuka dengan stoma tertutup. Nak faham stoma terbuka dengan stoma tertutup, awak kena faham konsep osmosis. Bagus. Ini satu benda bagus. Bila dia belajar, dia fikir tau, kenapa aku kena belajar benda ni? Apa kaitan dengan tajuk ini? Kejap lagi kita linkkan. Okay? Alright guys. Boleh tak kalau kita tuliskan pemerhatian dia dahulu? Okay, so apa yang awak nampak dengan mata awak? What can you see with your eyes? Aras dekat B lagi tinggi. The level at B is higher. Apa reasonnya? Apa inference-nya? Sebab air itu meresap dari A pergi ke B. As simple as that. Okay, right. So kita tulis dekat sini. Aras dalam B meningkat, itu pemerhatian. Kerana air meresap dari A ke B. So the level of B increases. Why? Because the water diffuses from A to B. Okay? Alright. Kenapa isi padu B tu? Oh, sebenarnya dekat sini, sorry. Initially dia patut draw dia bawah sikit sebenarnya. Dia patut draw bawah sikit. Dekat sini dia nak tunjuk perbezaan je sebenarnya. Okay. Kan pokok dia nak hantar oksigen balik, oksigen tu tak bercampur ke dengan CO2 yang baru masuk. Tak, oksigen dengan CO2 tidak akan bertindak balas. Oksigen and CO2 will not react. Jadi don't worry kalau oksigen dengan CO2 bertemu. Ni dalam kita punya peparu sekeliling kita ni pun, bila kita sedut udara, dalam udara ni memang ada oksigen dengan peparu, oksigen dengan peparu pula. Oksigen dengan CO2 sebenarnya. Okay. Alright. Okay guys, kejap. Boleh tak kalau kita masuk ke bawah ni dulu? The story about opening and closing of the stoma, which kita akan relate dengan konsep osmosis dekat sini. Boleh Okay, jom. Alright now. This is important.
Kita kena belajar mekanisme bagaimana stoma tu boleh terbuka, bagaimana stoma tu boleh tertutup. But before that, jom kita labelkan dahulu. Can you tell me lubang dekat tengah ni, what do we call the lubang tu? Stoma. Stoma is the whole thing. Stomatal pore ataupun liang stoma. Okay, liang stoma. Okay, dua sel yang mengawal dibuka tutup. Yes, it's called guard cell ataupun sel pengawal. Okay, now jom kita tengok dekat sini ya. Waktu siang. Waktu siang, stoma akan buka. Waktu malam, stoma akan tutup. Logik. Jadi dekat sini kita nak tengok macam mana stoma boleh buka waktu siang, macam mana stoma boleh buka waktu malam. Okay, so bagi kita fokus waktu siang dulu. Waktu siang, fotosintesis berlaku ke tak berlaku, guys? So kelas kita habis pukul kelas kita habis pukul 10 suku awak, because we started at 9:15. Yes, waktu siang photosynthesis occurs. Very good. Okay, now bila, as you all know, can you tell me in the chat lagi sekali, what are the two products of photosynthesis? Apakah dua hasil fotosintesis? Karbon dioksida, oksigen dan juga glukosa. Good. Maksudnya fotosintesis menghasilkan glukosa. Jadi kan kepekatan glukosa, how much glucose, bertambah ke berkurang waktu siang? Glukos bertambah, betul. So glukos akan bertambah. Okay, next. Apabila glukosa ni makin bertambah, dia menyebabkan molekul air itu terkorban. Why? Because the water is required to dissolve the glucose. Air itu diperlukan untuk melarutkan glukosa. Jadi, bila air dah banyak digunakan melarutkan glukosa, apa berlaku kepada kepekatan air? Dia akan berkurang. Very good. So, air ni dia akan terbalik dengan bahan tu. Okay. Now, sekarang ni kita dah tahu dan kita tengok balik. Dalam guard cell, dalam sel pengawal, glukosa banyak, air sikit. Okay, sel-sel dekat tepi dia. Can anyone tell me what is the name of the cell? Neighbor. Neighbor kepada kita punya sel pengawal. Neighbor kepada sel pengawal. Ini sel apa? Betul. Kalau kita tengok balik dekat atas ni, ini kan sel pengawal, kan? Sebelah dia ni semua adalah sel epidermis. Very good. Ini ialah epidermal cell. Okay, now bagi tahu dekat saya, air akan bergerak daripada epidermis masuk ke dalam sel pengawal ke, atau sel pengawal masuk ke dalam epidermis? Yang mana satu? Which one? Yang mana satu? So kita kena belajar. Okay, awak ingat analogi saya bagi tadi, air bergerak dari high to low. Dia bergerak daripada high to low. Sekarang ni air dalam sel pengawal banyak ke sikit, guys? Air dalam sel pengawal banyak ke sikit? Sikit. Air dalam sel pengawal sikit. Jadi water akan bergerak daripada epidermis masuk ke dalam sel pengawal. Boleh faham So the water move from epidermis into the guard cell. Very good. Okay, jadi dekat sini arah resapan air, the direction. So dia meresap dari sel epidermis to sel pengawal. From epidermal cell into guard cell. Okay. Hichen tanya, "Sir, kenapa stoma close when the temperature is too high?" Kita tanya dia tanya kita balik. Ini ada soalan. Why stoma close during a very hot day? Kejap lagi kita discuss. Okay. Alright. So setakat ini boleh follow ke, guys? Dia punya flow dia dekat sini. Are you following? Boleh Okay, good. Now, jom kita discuss the last two. Okay, here is a new terma baru untuk awak. Bila sel tu dia menerima banyak air, kita sebut dia sebagai sel yang keadaan segah ataupun terjik. Okay, jadikan sel pengawal akan menjadi segah. The cell become terjik. Okay, the cell become terjik.
Ya, kejap lagi saya bagi untuk screenshot. Okay. Apa maksud segah? Segah maknanya dia menyimpan banyak air. Turgid mean it store a lot of water. Itu maksud segah. Okay. Jadi, bila dia dah mula segah, bila dia dah mula segah, ada kawan awak tanya, kenapa kita tak sebut benda tu sebagai segar? Lain itu segar bugar. Ini bukan segah bugar, lain. Segah tu merujuk kepada the content of the water in the guard cell. Kandungan air dekat dalam sel pengawal. Okay, so cuba semua orang buat begini. Okay, bila dia segah, sel pengawal dia akan membengkok. The guard cell will curve outward. So bila dia membengkok keluar begini, maka stoma tu terbuka ke tertutup, guys? Stoma tu akan terbuka. There you go. Itu sahaja. So guard cell dia akan segah, so stoma akan open. Itu je sebenarnya. So dekat sinilah konsep osmosis tu. Dia nak tanya dekat awak, osmosis air tu berlaku dari mana ke mana. Itu sahaja. Okay. So fotosintesis tu dekat mana? Oh sorry, fotosintesis ni berlaku, we are talking about dekat dalam sel pengawal. Boleh tambah dalam sel pengawal. In the guard cell. In the guard cell. Okay. Sukros dengan glukos sama ke lain? Dia lain molekul. Sukros dibina daripada glukosa. Sukros dibina daripada glukosa. Okay. Alright. So epidermis dia buat tak fotosintesis? Tak. Epidermis dia tak ada klorofil untuk absorb cahaya, dia tak buat fotosintesis. Okay. Okay. Now, since awak dah faham dia punya flow, I give you 2 minutes. 2 minit untuk cuba come out dengan flow waktu malam pula. Okay, cuba buat sekarang. Saya bagi masa 2 minit. Kita discuss pukul 10:08. Do it now. Kanji dengan glukosa pun lain. Kan tadi awal-awal kelas saya dah bagi tahu kanji tu is bagaimana tumbuhan tu simpan, storage. Dia simpan dalam bentuk kanji. Glukosa ni dia hasilkan daripada fotosintesis. So nanti upload jawapan tak? Yes, kita akan upload jawapan. Betul. Segah tu maksud dia apa? Segah means kandungan air yang tinggi dalam sel. High concentration of water in the cell. So, apa lawan kepada segah? Good. Ini patut kena tahu dah. Dia bermula dengan huruf F. Dia bermula dengan huruf F. Melayu dengan English sama. So, resapan dengan osmosis tu sama ke? Osmosis tu merujuk kepada the entire thing. Osmosis tu merujuk kepada molekul air tu meresap. The diffusion of the water. Yes, betul. Yang sebut pakai the F word dekat sini tu betul lah. Okay. So can you write the differences you said on the notes? The difference you said. What the difference I said? What the difference I said? Bukan flattened. It's not flattened. Ya, betul. Jawapannya ialah flaccid. Correct. Okay guys, dah pukul belum, lagi 30 saat, 30 more second. Oh sorry, nak tengok table, sorry. Daun kenapa berbeza-beza, ada nukleus dan sebagainya? Good question. Sebenarnya benda ni menarik tau. Form bio nanti kan. Just a bit of kita kata overview lah. Form 4 ada 15 chapter, 15 chapters is all about human and animals. Itu bio. 15 topik tentang manusia dan juga haiwan. Majority tentang human lah. Awak akan belajar pasal menstrual cycle lah, pasal reproduction lah, pasal human skeleton, tulang-tulang, muscle dan sebagainya. Bila masuk Form 5 dia ada total 13 chapter. And 7 chapter is about plants only. The first 7 topic is about plants tau. So dekat situ awak akan belajar. You are going to learn about yang soalan awak tanya tadi. Kenapa daun diciptakan berbeza-beza? But secara ringkasnya, it all depends on the habitat. Diorang punya habitat. Contoh cactus. Cactus kan dia ada duri kan? Duri, the thorn kan?
Sebenarnya duri cactus tu, itu dia punya daun tau. That is actually dia punya daun sebenarnya. You are going to learn about bunga Rafflesia. Tahu tak, Rafflesia dia buat fotosintesis ke tidak? What do you think? Rafflesia, do they carry out photosynthesis? No. Rafflesia tak ada daun. So, apa Rafflesia buat? Dia ada satu bahagian dia di mana that part dia boleh penetrate. Dia boleh tembus tumbuhan lain. Lepas tu, it's like a straw tau. Dia macam straw, dia sedut nutrien daripada tumbuhan lain. Jahat Rafflesia ni. Dia sebenarnya parasite. Okay. So, awak juga akan belajar ada tumbuhan yang bersifat carnivore. You know carnivore? Meat eater. So, these plants, they literally akan tangkap insect. Dia akan tangkap insect dan dia akan digest tau. Ya, Venus flytrap. Betul. Venus flytrap dia akan tangkap and dia akan digestkan. Okay. So, very interesting sebenarnya about plants ni. You akan buka mata macam, dunia plants ni is actually more interesting than us human. Okay, anyways guys, dah sambung. Alright, ni kita boleh laju-laju je. Alamak. Okay, jadi waktu malam, fotosintesis berlaku ke tak berlaku? Of course lah tak berlaku. Mana ada cahaya matahari, right? Okay, so tidak berlaku. Jadi, aras glukosa dekat dalam guard cell bertambah ke berkurang? Since fotosintesis tak berlaku, maka glukos akan decreases. Very good. So, kalau glukos decrease, maka air meningkat ke menurun? Meningkat. Ada orang buat lawak. Cahaya bulan dia tak boleh tembus ke? Bulan ada cahaya ke? Can bulan produce its own light? Tak. Cahaya tu daripada matahari. Ni wajib masuk kelas saya esok. Esok kita akan discuss the origin of the light. Mana datangnya cahaya matahari sebenarnya. Esok awak dengan saya sesi pasal matahari. Space weather, aurora, apa whatever, apa benda-benda meletup dekat matahari tu. Lepas main Jumaat esok. Okay, anyways, sambung. Jadi, sekarang ni dalam gut cell air dia kurang. So, pergerakan air dari mana ke mana guys? Dari mana ke mana? Ya, air akan bergerak dari keluar. Dia keluar daripada gut cell, masuk ke dalam epidermis. Sebab air dekat dalam ni dah berlambak. Too much water, so they diffuse out. Okay. So, kenapa air tu berkurang? Bukan ke tak ada glukosa? Yalah, air ni dia terbalik dengan glukosa. Glukosa banyak, air sikit. Air banyak, glukosa sikit. Okay. So, pergerakan dia adalah daripada, terbaliklah, from gut cell into epidermis. Okay. Alright, now. Segah. Tadi segah, dia punya effort dia dekat sini adalah flaccid, kita kata. Okay. The word is flaccid. So, flaccid ni maksud dia kandungan air yang kurang. Low concentration of water. Yalah, air tu dah keluar kan. The water like moving out from the cell. So, dia dah kurang air. Kita kata dia flaccid. So, kalau turgid, dia bengkok. Kalau flaccid, dia lurus balik. So, bila lurus balik, ada tak stoma punya pore tu terbuka? Tak. Bila dia straighten, maka stoma tu akan tertutup. There you go. Okay. Jap, bateri nak habis pula dah. Sorry. Aduh. Sorry ya, jap. But actually soalan kawan awak tadi bagus. Cahaya bulan ni tak cukup ke? Not enough. Not enough energy to carry out photosynthesis. Okay. Segah means menyimpan banyak air. Store a lot of water. Okay. Alright guys. So tinggal lagi 2 minit. Settle ya untuk jadual ni. Kalau saya zoom out, awak tak nampak kan nak screenshot. Saya upload lepas jawapan. Lepas jawapan pula. Lepas kelas I upload after the class okay. Alright. So jom kita tengok contoh-contoh soalan kebat. Yang ni soalan boleh tanya straightforward je. Dia tanya contohnya. Huraikan bagaimana stoma tu terbuka. Awak cakaplah this is the story dia. Okay. Alright, now this is the soalan kebat. Contoh. Waktu keadaan yang terlampau panas atau kering. What do you think happen kepada stoma? Stoma still buka ke atau stoma akan tutup? Betul. Dia punya keyword dia dekat sini adalah terlampau ya. Terpaling panas. Okay. Extreme.
Sebab apa? Awak juga belajar apa nama proses air keluar melalui stoma. What do we call the process whereby the water evaporates? Transpirasi. Transpiration. Very good. Jadi kan, kalau waktu panas, dia biar je stoma dia terbuka, a lot of water akan loss. Dia akan hilang air, nanti pokok tu akan jadi layu. Alright. So, jawapan dia yang pertama, awak cakap stoma tu tutup. Kenapa nak tutup? Dia nak elak kehilangan air berlebihan. Okay. So, kita tengok jawapan. Stoma tertutup. Okay. Stoma tertutup. Elak kehilangan air berlebihan. The word excessive penting sebab saya nak tanya dekat awak. Waktu stoma terbuka, dia hilang tak air? Hilang je air. Betul tak? Dia hilang je air. Cumanya kehilangan dia tu normal. It's normal untuk transpirasi tu berlaku. So in this case, kita tak nak dia terlalu banyak hilang. That's the keyword here. Elak kehilangan air berlebihan. Okay? Tengku tanya. So macam mana pula dia tertutup? Good question. Yang ni tak ada dalam silibus form 3 ya. Tumbuhan pun ada hormon. Pernah dengar tak perkataan hormon? Pernah dengar kata hormon? Macam contoh manusia, macam lelaki, bila awak akil balik, when you hit puberty, you experience changes to your body. Betul tak? Apa contoh perubahan yang awak experience dalam badan awak? You punya suara akan jadi garau, you akan ada bulu-bulu tumbuh kan, bulu dekat misai, bulu ketiak. Lepas tu your muscle growing a bit kan. So, perubahan tersebut is because your hormone which is called testosterone. Macam perempuan pun ada juga, perempuan is called estrogen. So, these hormones, dia menyebabkan changes to the body kita, changes to the physical. So, plants pun, diorang ada hormon juga. But I'm not saying pokok akil balik ke the plants can reach puberty ke, bukan. But those apa kita kata, those hormones akan causes changes to the plants, akan menyebabkan perubahan kepada tumbuhan. Okay, so bukan Toblerone, bukan. So kalau cakap too much boleh tak? Boleh je, dia sama sinonim, dia sinonim. Okay guys, jap. Awak tak ada kelas dah kan lepas ni, boleh tak saya extend sikit dalam 2 minit? Is that okay? Sebab kita nak discuss last question, boleh Okay, nak makan sekejap. Dah habis lagi sikit je. Okay, kesan jerebu, haze. So, apa effects dia dekat sini? Ni yang kawan awak tanya tadi tu, what if kalau stoma tak berfungsi? So, debu-debu jerebu tu, dia boleh tutup, dia akan block kita punya liang stoma. So, bila dia block, kita relate balik dengan proses stoma ni. Sebenarnya liang stoma tu apa yang berlaku dekat situ? Proses apa? CO2 dengan oksigen keluar masuk, right? Jadi dia akan affect gaseous exchange. Betul. Okay? So, dekat sini, liang stoma akan tersumbat. So, the stomatopore is clogged. So, effects dia, kadar pertukaran gas berkurang. Rate of gaseous exchange decreases. Ini satu je. Kadang-kadang soalan tanya kesan jerebu kepada fotosintesis. Agak-agak awak. Dia meningkatkan fotosintesis ke dia mengurangkan fotosintesis? Dia akan of course mengurangkan. How? Okey, jerebu tu kalau kita tengok balik struktur daun tadi kita, okey, kan macam kita tahu cahaya dia sampai dari atas, right? So katalah jerebu ni warna hitam, saya warna hitam. So ini debu-debu jerebu. So bila debu jerebu macam tu, boleh tak cahaya tu penetrate sampai ke palisad? Dah tak boleh. Jerebu tu dia boleh prevent the sunlight, dia boleh halang cahaya matahari. Okay, warna daun tak bertukar. I mean kalau awak buang habuk tu dia still warna hijau. Okay, so permukaan atas daun ditutup. Alright, permukaan atas daun ditutup, kurang cahaya matahari, kadar fotosintesis berkurang. The upper layer is covered, less sunlight, therefore photosynthesis decreases. So that's two answers here. Okay.
Kalau daun kering tak keluar gelembung. Daun kering dah tak berlaku pertukaran gas. So there won't be any air bubbles. Okay. So kalau pertukaran gas berkurang jadi apa? Macam kita tahu, dia perlukan karbon dioksida kan. So bila pertukaran gas tu berkurang, daun tu dia dapat karbon dioksida pun kurang. Which effects dia, fotosintesis pun akan berkurang juga. Oh, apps tu, sorry. I'll give you the link. I'll give you the link now. Sorry. Copy. Sekejap, I paste ya. Marah dia. So, ni asyik lupa. Okay. Host and panelist. Dapat ke? Dapat tak the link? Tak. Sekejap. How do I send to everyone? I can't send it to everyone. How? Nazir, tolong Nazir. Sebab webinar tulis panjang. Okay. Begini. Awak pergi dekat Google. Awak pergi ke Google. Lepas tu awak pergi ke Google. Lepas tu awak type begini. Visible body 3D leaf. Gitu. Awak cari visible body 3D leaf dekat Google. So awak akan dapat the first. Ni. Okay. Alright, boleh Alright, okay. Guys, itu saja for tonight. That's all for today. Tapi kita akan jumpa semula tomorrow. Actually pukul 3 kalau tak salah saya. Let me check. Tomorrow 3:30 PM. Esok saya akan cover tajuk matahari. All the phenomena that occurs on the sun and also space weather. Okay? So itu saja for tonight. Thank you so much. I will see you again tomorrow. Okay? Ajak kawan-kawan awak yang lain untuk join juga. Okay, bye-bye and assalamualaikum. Thank you and good night. Bye-bye. Thank you. Saya akan upload.